GLC kita menawarkan atau membenarkan ekuiti yang dipegang bagi pihak Yayasan Bumiputera dan juga ekuiti dipegang oleh Khazanah Nasional untuk dibeli 100% oleh Astro Holding Sdn Bhd dengan tawaran 8.5 bilion ringgit. Kita minta pengesahan berkenaan isu ini dan apakah kepentingan ataupun justifikasi pihak kerajaan untuk meluluskan atau tidak menimbang langsung berkenaan kepentingan untuk melihat sebuah syarikat yang bertanggungjawab untuk mengawal penyiaran termasuk berita dan sebagainya kepada seluruh masyarakat Malaysia. Kita tahu bahawa syarikat ini di antara yang paling berpengaruh dalam bidang penyiarannya, dengan keputusan untuk membenarkan dia menjadi satu entiti persendirian dan menjual saham pada harga tersebut kepada syarikat ini menimbulkan satu pertanyaan, apakah kepentingannya dan kenapa kita sanggup melepaskan kepentingan Yayasan Bumiputera kalau benar dikatakan kedudukan ini untuk sebagai reserve dengan izin ataupun simpanan kepada aspek ataupun kepentingan Bumiputera di dalam syarikat ini, sebagaimana keputusan awal diluluskan bentuk konglomerat ini. Tuan Yang Dipertua, saya menunggu pihak kerajaan untuk memberi penjelasan kepada isu ESB yang saya sebutkan baru sekejap tadi. Adalah baik juga kerana sepatutnya minggu ini atau minggu hadapan Parlimen akan meminta semua ahli Parlimen untuk memikirkan sama ada meluluskan atau sebagainya atau sebaliknya berkenaan dengan satu rang undang-undang baru yang akan dibentangkan, iaitu rang undang-undang untuk katanya memperbaharui beberapa sistem cukai lama yang akan dipersembahkan dalam bentuk baru dengan nama baru, iaitu GST, Cukai Barang dan Perkhidmatan. Memang bagus, memang baik, dan kita menjangkakan selepas beberapa siri penerangan dibuat di dalam masyarakat daripada umum, kita nampak ada kesannya, dan walaupun kerajaan telah membuat keputusan penerangan ataupun pengisytiharan bahawa GST hanya akan ditangguhkan buat sementara, saya harap penangguhan sementara ini memberi ruang dan cukup masa untuk seluruh masyarakat untuk memahami sekurang-kurangnya apakah asas ataupun apakah kedudukan terutama kesan serta-merta yang mungkin akan ditanggung oleh seluruh masyarakat, tak kira lapisan ekonomi yang mana, kerana kita tahu pengalaman di negara luar seperti New Zealand dan juga beberapa negara di Skandinavian yang pernah melaksanakan perintah cukai GST ini agak diteliti, dan kita harap kita lebih bersedia untuk menghadapi cukai yang diberikan persepsi sekarang di kalangan masyarakat bahawa cukai baru ini sudah tentu akan menimbulkan beban baru, walaupun tidak dari segi compliance-nya, tapi sekurang-kurang cukai baru ini akan menyebabkan kerajaan terpaksa mengeluarkan perbelanjaan yang baru untuk sekurang-kurangnya mempersiapkan mekanisme pelaksanaan serta pentadbiran bentuk cukai baru tersebut. Saya rasa adalah baik sementara penangguhan ini dibuat, pihak Kementerian Penerangan tampil memberi penjelasan yang lebih baik kepada seluruh masyarakat melalui saluran-saluran media yang terbaik untuk memberi penjelasan yang asas kepahaman terhadap isu cukai GST.
kegagalan kita memberi kepahaman ini menyebabkan tanggapan rakyat Malaysia kepada institusi pelaksana akan beransur-ansur menjadi negatif, dan saya rasa kegagalan ini juga akan membawa akibat buruk terhadap seluruh sistem percukaian negara, terutama apabila pengurusan cukai ini akan dipertanggungjawabkan pada pihak Jabatan Kastam Diraja dan Eksais Malaysia. Tuan Yang Pertua, 2 hari terbaru ini, isu yang juga menjadi perhatian umum adalah apabila isu royalti petroleum dibangkitkan di Dewan dan juga diperbincangkan secara jelas atau detail dengan izin di kalangan masyarakat awam di luar sana. Dan saya rasa isu ini memang isu yang telah lama kita tidak terangkan secara tulus, dan saya rasa ini adalah satu peluang yang amat baik apabila kita membawa dan memberi kebenaran, membuka peluang dan ruang untuk kita bincangkan perkara ini. Antara isu yang cukup memberi perhatian saya apabila pengakuan dan penjelasan yang diberi atau dibawa oleh, saya anggap sebagai negarawan kita, ahli parlimen yang saya sanjung, kerana kredensialnya tidak ada tandingan setakat ini. Beliau merupakan ahli parlimen yang paling lama berada di Dewan yang mulia ini, yang Berhormat Mulia Gua Musang. Saya ingin menegaskan di sini, Yang Berhormat Mulia satu-satunya ahli parlimen yang sanggup memberi penjelasan dan membuka semula beberapa fakta yang cukup penting untuk kita lihat dan teliti. Dan saya rasa beliau cuba untuk membuka satu lembaran baru terhadap isu ini. Dan beberapa hari lepas, Yang Berhormat Mulia telah menyebut bahawa fakta berkenaan dengan reserve petroleum dan gas yang ada di dalam negara kita, kalau tidak merupakan di antara yang terbesar di dunia, sudah tentu dan mungkin semestinya di antara yang terbesar reserve-nya di rantau ini. Kenyataan dan fakta yang dibawa oleh beliau berhak diketahui oleh umum seluruh rakyat Malaysia. Bukan saja diketahui oleh rakan-rakan ahli parlimen yang berhormat ahli parlimen, saya rasa rakyat keseluruhannya wajib mengetahui dan menjadi hak mereka untuk mengetahui tentang kedudukan sebenar khazanah kekayaan negara yang datangnya dari bentuk petroleum dan gas ini. Terima kasih Indra Mahkota. Terima kasih Datuk Speaker. Saya ingin menarik perhatian Indra Mahkota bahawa di dalam kajian di sebuah satu universiti tersohor, di Stanford University, bahawa kajian mengenai hubungan di antara minyak dan demokrasi mempunyai kaitannya amat rapat. Kegagalan mengurus sumber minyak telah mengakibatkan krisis politik dunia yang berakibat langsung kepada polemik demokrasi dunia. Jadi saya beranggapan bahawa isu ini perlu ditangani dengan penuh hemah, kerana dia melibatkan isu yang sebelum kita membicarakan isu kedaulatan dengan izin sovereignty, dia merujuk pada isu yang lebih penting, dipanggil dignity. Kita mesti dengan izin mengurus isu human dignity, iaitu rakyat setempat, mau rakyat negeri Kelantan, rakyat Sabah, rakyat Sarawak,
dan Terengganu dan sebagainya, kerana dia merujuk kepada aspek yang dipanggil yang amat fundamental, iaitu human dignity. Sebelum membicarakan aspek sovereignty, kedaulatan, yang mana saya rasa perlu diuruskan bijak, terutama oleh kerajaan pusat pada hari ini. Kalau tidak, dia akan menemukan isu polemik demokrasi yang amat berat. Terima kasih. Saya suka ada pandangan ataupun perdebatan yang jenis style yang dibawa oleh Balik Pulau, tapi kita sama blok. Walau macam mana pun apa yang nak disampaikan situ ulasannya mudah. Sistem baksu yang